Okey, sekarang kita dah baca habis dah hadis ni. Kita nak pergi kepada plot demi plot. Okey. Pertama, Sayyidatina Aisyah cerita apa? Saat Nabi terima antara wahyu yang pertama sebelum wahyu di Gua Hira, Nabi dapat mimpi yang mana Nabi melihat cahaya seperti cahaya apa? Cahaya subuh. Itu baru 5 minit yang lepas tu kan? Jadi mula-mula Nabi bermimpi macam nampak cahaya. Tapi tak tahu lagi apa. Lepas Nabi mimpi lihat cahaya tu, Nabi mengambil tindakan untuk mencari jawapan apa mimpi tu nak cakap apa. Jadi Nabi pun siapkan bekalan untuk pergi bersendirian di Gua Hira. Dan semua itu misi ilham daripada Allah. Maksudnya bentuk wahyu yang pertama adalah mimpi, tapi tak ada apa-apalah. Mimpi cahaya saja. Daripada cahaya tu timbul perasaan ingin tahu apa ni. Jadi pergilah menyendiri. Dalam beberapa hari siapkan bekalan. Bila berada di sana, datang malaikat Jibril. 3 kali ulang peluk dengan ayat Iqra, bacalah. Tentang Nabi kita buta huruf, bukan kerana Nabi tidak cerdik. Nabi seorang yang cerdik, bijak. Tapi Allah menjadikan tidak mengizinkan Nabi boleh membaca kerana. Okey. Muslimat sekalian, setiap Nabi ada kekuatan masing-masing. Kalau zaman Nabi Daud, kekuatan ketika itu adalah besi. Jadi Nabi Daud diberikan kelebihan boleh menguasai besi. Boleh menghasilkan sesuatu yang tidak boleh dihasilkan pada umat ketika itu, sebagaimana yang diciptakan oleh Nabi Daud. Jadi orang yang ada kemahiran besi, orang yang boleh buat ni, jadi diorang adalah orang yang diangkat, orang yang hebat. Pada zaman Nabi Nuh adalah pertukangan dan perkapalan. Jadi bila Allah perintahkan Nabi Nuh buat satu kapal, dan kapal Nabi Nuh adalah kapal yang paling hebat, yang tidak dibuat oleh perkapalan lain. Maksudnya tiba-tiba kalau zaman Titanic tu kapal yang terhebat lah masa tu. Jadi orang daripada jauh pun nak datang tengok Titanic tu macam mana. Maksudnya zaman tersebut itulah kapal paling hebat yang Allah ilhamkan ilmu nak berpetukangan dan bina kapal. Tapi peliknya kapal itu dibina di atas bukit. Kalau buat bot ataupun buat kapal, bot boleh lagi angkut dengan kereta. Tapi kapal besar semuanya dibina di tepi laut. Orang kata di apa? Dermaga. Ataupun kita panggil pelabuhan. Macam itulah. Sebab bila dah siap, tolak masuk. Mana ada buat, kita kata, tu kilang apa? Kilang kapal. Macam mana dia nak angkut kapal berat-berat? Sampai sekarang pun kapal mesti dibina lokasi yang boleh ditolak ke laut. So, bila Nabi Nuh buat kapal tapi atas bukit, semua orang kata gila. Semua orang kata gila, tak betulnya. Tapi itulah perintah Allah. Bukan suruh bina di tepi laut. Dan bila berlaku banjir besar, memang ada masa yang cukup. Yang mana kapal duduk tepi laut, mereka tak sempat pun naik atas kapal mereka. Tapi bila atas bukit, mereka masih sempat untuk menuju dan ambil keperluan-keperluan untuk naik ke bukit. Sebab air tak naik lagi ke bukit. Jadi dalam tempoh tersebut, akhirnya terbukti benar Nabi Nuh adalah sekian-sekian. Masa zaman Nabi Musa, kekuatan dibuktikan dan orang yang ada kekuatan sihir. Sebab itu kalau baca tentang Fir'aun, dia kekuatan dia adalah dengan ahli-ahli sihir dia. Jadi sebab itu Allah beri kelebihan mukjizatnya dalam bentuk sihir. Bukan sihir, mukjizat mengalahkan sihir. Tongkat lempar jadi ular, makan ular-ular Fir'aun. Tongkat gunakan untuk belah laut. Betul tak? Setiap Nabi ada mukjizat dia. Tetapi bagi Nabi SAW, mukjizat adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah sumber ilmu. Apabila nak diberikan Al-Quran sumber ilmu, kalau yang lain tu mukjizat nampak dalam bentuk benda-benda macam tu kan? Tapi tiba-tiba dalam bentuk tulisan. Benda yang kalau tengok tulisan tu dengan tulisan semua tulis bahasa Arab dengan tulisan buku-buku syair ke, sama aja, tak ada beza. Tak adalah bila tengok tulisan Al-Quran, mukjizat. Bahkan kalau kita tengoklah hadis Nabi ke asalkan bahasa Arab, kita nampak semua macam ayat Al-Quran, betul tak?
Maksudnya dia datang dalam bentuk ilmu. Maka apabila Allah tidak mengizinkan Nabi boleh membaca, apabila Nabi menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, mereka tak boleh kata Nabi mereka. Nabi mencipta. Sebab Nabi sendiri tidak boleh membaca, macam mana Nabi nak menuliskan ayat-ayat Al-Quran tu? Jadi di situ menafikan bahawa Nabi mereka-reka. Itu memang daripada Allah. Nabi hanya menyampaikan. Bukan Nabi kopi daripada tulisan orang lain, ataupun Nabi baca syair orang lain, kemudian Nabi kata itu firman Allah. Dan memang benar, bila dengar perkataan daripada Nabi ayat Quran, tidak boleh disamakan dengan mana-mana syair. Zaman tersebut, muslimat sekalian, adalah zaman peradaban manusia dengan ilmu. Contohnya adalah Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar mendengar bacaan surah Taha ayat 1 hingga 4, adik dia yang baca. Sayyidina Umar, kita tahu, okey, cerita Sayyidina Umar ni macam ni. Dia memang penentang dan benci sangat Nabi. Dia terkejut sebab dia tak tahu adik dia dah masuk Islam. Masa tu dia dengar ada orang bagi tahu, dia pun bergegas pergi ke rumah adik dia. Kemudian bila dia tanya, betul ke kamu dah masuk Islam? Adik dia senyap. Adik dia jawab apa tah, dia pun tampar adik dia sampai berdarah. Lepas tu dia tanya pula adik ipar, betul ke tidak? Kemudian ketika itulah ditakdirkan Sayyidina Umar membaca petikan surah Taha ayat 1 hingga 4. Sebenarnya ayat tu memang powerful lah. Tapi sebenarnya bila Sayyidina Umar baca, Sayyidina Umar terus tanya, Muhammad mana? Muhammad mana? Jadi semua orang tak nak bagi tahu. Sebab itu Sayyidina Umar tak pernah baca petikan daripada ayat Al-Quran. Dia dengar adik dia baca. Macam itulah sebab masa tu Quran belum ditulis. Jadi dia dengar adik dia baca surah Taha ayat 1 hingga 4 tu. Lepas bila dia dengar, dia pun gesa adik dia, mana Muhammad? Mana Muhammad? Jadi bila dia orang tahu Sayyidina Umar ni orangnya macam mana, dia orang pun tak nak bagi tahu. Sampailah kena pukul macam mana. Lepas tu dia pun bagi tahu di mana Muhammad berada. Semua orang dah takut. Sudah dah lah, apalah Umar nak buat dengan Nabi Muhammad. Tetapi rupanya bila Nabi Muhammad, bila Sayyidina Umar pergi, Sayyidina Umar terus melafazkan syahadah. Terus melafazkan syahadah. Sebab Sayyidina Umar adalah orang yang pakar bahasa, orang yang mahir dalam syair bahasa Arab, orang yang cintakan, maksudnya orang yang mahir dalam bahasa lah. Bila mereka dengar, bila Sayyidina Umar dengar saja bacaan ayat Al-Quran daripada adik dia tu, Sayyidina Umar tahu ini bukan ciptaan manusia. Sebab dia tidak pernah mendengar kata-kata yang luar biasa dan seindah dan sesempurna itu. Jadi pakar bahasa paling tahu tentang bahasa. Sekali je dia dengar, dia tahu ini bukan bahasa manusia. Ini adalah bahasa Tuhan. Sebab itulah ahli sihir Firaun, bila dia tengok Nabi Musa lemparkan tongkat, lepas tu makan dia punya ular-ular, semua ahli sihir Firaun masuk Islam. Betul tak? Ustazah, Islam ke? Islam. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua Islam. Cuma berbeza-beza nama saja. Apa masuk Islam? Menyerah diri kepada Allah. Jadi kenapa kalau kita fikir ahli sihir Firaun ni tengok je terus masuk Islam, dan apa yang berlaku kepada ahli sihir Firaun? Bila ahli sihir memperakui Nabi Musa sebagai Nabi, Firaun arahkan tentera dia untuk potong badan berperingkat. Mula-mula potong sebelah kanan. Tetap ahli sihir ni, aku tetap tidak akan keluar daripada beriman kepada Tuhan Musa. Potong pula sebelah kiri kaki. Potong hidup-hidup ni bukan dengan bius ni. Kami tetap beriman dengan Tuhan Musa. Potong pula tangan ni, potong lagi ni, sampai mati dalam keadaan begitu. Kalau kita fikir, takkan sebab tu je terus masuk Islam. Sebab ahli sihir paling tahu tentang sihir. Jadi bila tengok tongkat itu dilempar, dia tahu ini bukan sihir, ini mukjizat. Mukjizat hanya kepada Nabi saja. Sebab itulah pada zaman Rasulullah, orang-orang yang ada kemahiran bahasa mudah masuk Islam. Sebab bila dengar ayat Quran, mereka tahu ini bukan bahasa manusia, ini bahasa Tuhan.
Zaman sekarang pun sama. Sebab itu ramai saintis masuk Islam, mereka buat kajian dan mereka membuktikan bahawa Islam itu benar melalui jalan ilmu. Sebab itu hari ini bila umat Islam meninggalkan ilmu, malas membaca, bila dengar ceramah yang serius, dah tak minat, tak bela ustaz tu serius sangat. Tak bela ustazah tu ngantuk. Mula mencari sumber-sumber ilmu dengan jalan yang ringan, tak ada masalah. Kita boleh hadir ceramah yang menghiburkan, tak ada masalah. Itu kemahiran ceramah. Perlu ceramah yang macam tu. Sebab ada orang yang memang tak suka berat-berat, dia tertarik dengan ringan, nanti dia pergi berat. Tapi kita tak boleh memilih untuk semua ringan. Sampai kita malah nak pergi deep, nak mendalami ilmu Al-Quran, ilmu hadis, tentang sirah dan sebagainya. Jadi subhanallah, kerana itulah umat Islam hari ini diserang dari sudut keilmuan, yang membuatkan umat Islam lebih kagum dengan ilmu barat, ilmu Jepun, ilmu Korea, ilmu Cina, dan memang mereka sedang menguasai ilmu dunia. Padahal sumber ilmu semuanya adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Masya Allah.